Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi pada pagi ini. Allah Ta'ala dengan rahmatnya masih lagi memberi kita izin untuk duduk dalam badan yang baik. Semoga diberi kita kekuatan untuk faham pada segala ilmu yang wajib kita pelajari, dan diberi kita juga kepahaman atas bentuk ilmu, dibantu kita untuk amal, dan moga-moga kita dapat jadikan pertemuan kita ini sebagai amal soleh yang akan kita bawa bekal nanti pada satu hari yang kita sangat-sangat memerlukan bekal. Okey, pagi ni kita baca Misbahul Munir. Betul? Sampai dekat mana? Kemudian surat 5 100 oh, dah orang yang pertama dah. Betul? Okey. Huraian yang pertama pada pengenalan agama. Muka 4 kalau Jawi muka 4, kalau Rumi muka 5. Bermula agama. Ada orang eja agama, ada orang eja ugama. Itu ialah air barat. Air barat yakni satu tuturan dan cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala ke atas Rasulnya. Itu kalau kita tengok itulah dikatakan takrif agama. Takrif agama. Apa dia? Tuturan. Apa yang Nabi cakap tu, tuturan, cakapan daripada sekumpulan undang-undang. Ini satu grup, satu kumpulan undang-undang, yang undang-undang ini datangnya daripada Allah. Kepada siapa diberi ini? Ke atas Rasul. Ke atas Rasulnya melalui wahyu, itu melalui pada perantaraan Jibril. Melalui wahyu perantaraan Jibril. Apa tujuan undang-undang ini disampaikan kepada Rasul ni? Supaya itu tujuan tu, menyampaikan akan dia kepada umat manusia. Itu agama. Maknanya kalau undang-undang ni tak diikut, tak dipatuhi, tak adalah dikatakan orang itu mengikut agama. Tak ada mengikut agama. Sebab agama ni adalah undang-undang. Dia ada rules dia ada regulation dia. Satu kumpulan undang-undang yang datang daripada Allah. Datang apa? Bagi pada Rasul. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada umat manusia. Atau dikatakan agama itu ialah terkena kepada segala undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala kepada rasul-rasulnya. Itu satu lagi takrif pertanyaan lain lah. Sama juga tu. Kemudian menyampaikan mereka itu akan segala umat. Dia kena sampaikan.
Maknanya mustahil pada akal kita kalau Rasul ni dia menyorokkan, dia menyorokkan. Sebab tu Rasul ni sifat wajib pada akal. Wajib pada akal, salah satu sifat dia adalah tabligh. Tabligh ni maknanya menyampaikan. Jadi Rasulullah ni dia wajib pada akal dia, wajib pada akal manusia ni, wajib pada akal kita, wajib pada akal kita untuk kita terima Rasul ni dia bersifat tabligh, iaitu menyampaikan. Maknanya mustahil pada akal untuk mengatakan, pada akal pun tak terima Rasul ini dia menyorok, dia sorokkan, dia tak ditahan dengan benda tu, tak sampaikan. Jadi wajib pada akal kita kena kata dan kena terima Rasulullah ini sifat dia tabligh. Tu dia katakan menyampaikan. Menyampaikan apa? Apa saja undang-undang iaitulah dinamakan agama Islam. Bila undang-undang ini disusun, disampaikan, diikuti, maka undang-undang yang diikut itu nama dia agama Islam. Jadi agama ini takrif dia adalah satu kumpulan undang-undang. Kita kena faham takrif ni, agama ni daripada Allah kepada Rasul untuk sampai pada manusia. Tu yang kita nak faham ni. Kadang ada orang yang tak percaya agama. Dia kata dia tak percaya agama. Dia tak percaya agama. Dia tanya kita agama ni apa? Kita tak jawab. Kalau kita tak belajar tu kita tak jawab lah. Tak belajar kita tak jawab. Dia kata I want to be myself. I want to be myself. Ramai orang terus cakap macam ni. Be yourself. Bukan be yourself. Kita kena ikut apa yang agama suruh. Bukan ikut kita. Kalau ikut kita, ikut nafsu kita. Ikut nafsu kita, itu yang kita buat suka hati kita. Kita nak pergi pakai seluar ketat ke? Buat apa aku nak paksa diri aku ikut orang baju kurung, dia kata gitu. Bukan tu. Jangan salah faham. Kita bukan ikut orang, kita ikut apa yang Allah suruh. Sebab apa? Bila kita kata kita agama Islam, mesti ada undang-undang. Mesti ada undang-undang yang kita boleh buat, ada undang-undang kita tak boleh buat. Itu nama undang-undang. Jadi bila kita ikut undang-undang tu, iaitu dinamakan agama Islam. Dan orang yang mengikuti undang-undang itu, undang-undang yang Rasulullah bawa ni, daripada Allah ni, bila diikuti undang-undang itu, maka dinamakan Muslim. Maka dinamakan Muslim. Ada orang di Islam tapi dia tak ikut undang-undang, dia langgar je apa nak buat. Dan dia kadang-kadang memegang fahaman-fahaman yang salah. Saya yang paling bimbang ni orang pegang fahaman salah. Dia kata saya tak nak ikut-ikut orang, saya nak ikut diri saya. I want to be myself. Ini yang ramai orang cakap. Dan banyak cakap ni kadang-kadang saya tengok perempuan. Be yourself, be yourself. Bukan be yourself. Kena ikut apa yang Allah suruh. Itulah. Ada pula pegang fahaman salah. Dia kata kalau tak ikhlas, buat apa pakai tudung dulu tak ikhlas. I want to be myself. Nak tunggu ikhlas, memang tak ikhlas. Bila nak ikhlas? Bukan syarat pakai tudung ni kena ikhlas. Syarat pakai tudung ni kita balik je. Kita Islam, kita berakal, wajiblah kita taurat. Begitulah. Ikhlas ni belajarlah ikhlas macam mana, dan pergilah jurus pada ikhlas ni supaya amal itu Allah terima. Lepas tu nak kena belajar. Jangan salah faham. Ramai dulu-dulu, sekarang pun ada orang cakap begitu. Tak ikhlas nak apa buat. Bukan soal tu. Soal dia syarat wajib. Ada orang kata tak ikhlas buat apa semayang. Syarat wajib semayang ni tak ada ikhlas dalam tu. Faham? Dia Islam, dia berakal, dia baligh, dia sampai seluruh agama, dia suci haid nifas. Semayang lah. Nanti belajar lah ikhlas ni macam mana. Tu dia kata lillahi ta'ala tu. Jangan salah faham. Nanti dikatakan tidak memegang agama. Kenapa? Tidak ikut peraturan undang-undang. Sebab apa? Takrif agama itu adalah undang-undang. Kita pegang ni betul-betul. Lepas tu kena belajar tauhid betul-betul. Banyak orang dijadikan alasan-alasan jahil. Dia kata itu alasan. Itu petua dia, bukan petua. Itu alasan-alasan yang timbul daripada kejahilan kita. Lepas tu kita nak gitu. Yang menakutkan dalam agama ni, satu tak faham, satu lagi apa? Salah faham. Ini nama murakab.
berlapis-lapis. Dia tak tahu. Dia kata dia tahu. Dia peganglah pada benda yang salah. Yakni orang yang beragama Islam apabila dia apa? Apabila dia ikut undang-undang Islam, jadilah dia Muslim. Lepas tu kita tengok dekat luar-luar negara kan, orang nampak kita pakai kopiah, dia salam kita, dia kata I'm a Muslim. Banyak orang bukan Islam ni, orang Islam yang bangsa lain benda Melayu ni, dia akan cakap dia Muslim. Macam dulu dekat saya pergi Phuket dulu pun ada anak muda dia kata dia Muslim, walaupun dia punya pakaian tu kadang tak menampakkan dia Muslim, tapi di dalam kita dia kata I Muslim, dia bagi salam. Dia masih ada rasa proud pada diri dia Muslim. Ada juga cakap datuk dia Muslim, dia Buddha, dia kata. Ada juga kata gitu, macam-macam orang lah kita jumpa. Jadi Muslim ni apa? Orang yang mengamalkan undang-undang itu, maka layaklah dipanggil Muslim. Layak dipanggil Muslim. Itu kalau apa, ada Muslim, ada Muslimah, tu gitu Okey. Maka nyatalah daripada takrif itu. Jelaslah daripada takrif itu. Takrif tadi, takrif apa agama tadi, bahawa yang disebut kat agama itu ialah kena pada undang-undang Allah Ta'ala yang dihantar akan dia dengan melalui rasul-rasulnya, daripada yang bersangkutan dengan akidah. Akidah maknanya apa undang-undang yang Rasulullah ni dia ajar kita, apa peraturan dia, apa rules yang kita kena ikut dari segi akidah macam mana, akidah macam mana, dan dengan ibadah, cara nak sembah Allah macam mana, cara buat perkara wajib macam mana, dan muamalah ni urusan manusia ni, nikah kahwin macam mana, tu semua nama dia. Jual beli macam mana, nikah kahwin, jual beli, nikah kahwin, nama dia munakahat dan sebagainya. Sebagainya maknanya munakahat. Lepas tu urusan hati yang nama dia tasawuf, dari ilmu tasawuf. Itu peraturan undang-undang yang kita kena ikut. Kenapa? Agama itu adalah peraturan atau undang-undang. Kalau tak ikut undang-undang, takut dikatakan tidak ada agama. Tidak ada agama. Sebab tu dikatakan iman ni, ada kitab tauhid kata iman ini ialah mempercayai khabaran-khabaran dan orang yang menyampaikan khabar. Khabaran-khabaran siapa? Khabaran yang Rasulullah bawa. Dan orang yang menyampaikan khabar siapa? Rasulullah tu sendiri kita kena yakin. Barulah dikatakan iman. Sebab tu bermula undang-undang. Dia nak cerita undang-undang apa ni? Apa undang-undang ni? Allah Ta'ala itu 5 perkara. Tu dia tulis 5 tu. Yang kita tahulah. 1 wajib. 2 sunat. 3 haram. 4 itu dikatakan makruh. 5 dikatakan harus. Tu undang-undang tu yang dikatakan undang-undang tu ada 5 ni lah. Lepas tu 5 ni kena faham dengan betul. Saya tak tahulah saya ada tulis ini ke tidak dulu. Saya ada tulis dekat board. Saya tak tahu dah ingat ke tidak lah. Mungkin saya dah tulis atau mungkin belum. Wajib ni apa kesimpulan dia apa. Dah tulis tak? Dah tulis ke belum? Tanya belum saja. Betul ke? Tak yang atas tu, tak yang agama Islam tu. Maknanya dia daripada Rasulullah tu, daripada Adam lagi lah. Ya. Wujudnya agama-agama lain tu. Islam lah. Dan dia yang jadi agama lain itu wujud tu. Itu atas fahaman. Fahamannya lah. Atas fahaman. Inna dina inallahi Islam. Agama di sisi Allah ialah Islam. Yang lain itu fahaman. Macam kata-kata fahaman. Dia buat undang-undang dia sendiri lah. Boleh gini, boleh gitu, boleh gini, boleh gitu. Okey. Saya nak bagi penerangan ni pada 5 hukum ni. Saya kata saya dah cakap lah tu ni. Tak apalah. Supaya lebih faham.
Ini yang dikata tadi. Ini yang kata kat undang-undang tadi. Dia kata satu tadi apa? Ikut turutan tu. Wajib dulu dua, ikut turutan kitab. Sunat. Tiga, haram. Empat, makruh. Ikut sunan nak terang. Lima, harus. Okey. Dia kena faham dengan benda dengan cara yang betul. Kalau kita tak faham carta ni, nanti kita buat kesimpulan yang salah. Dia kat sini dia ada kita mengaji macam mengaji orang kampung senang. Ini buat, ini tak buat. Kita ngaji macam orang kampung kena faham. Ini laksana, ini tidak melaksana. Tu perkataan laksana ni orang bandar cakap. Orang bandar. Kalau kat Ganu dia mau buat tak buat dah. Selesai. Ni buat, ni tak buat. Wajib ni kalau buat apa dia kesan, dia pastilah dia ada pahala. Dan apa yang kita tahu, mudah-mudahan Allah redha. Wajib apa wajib? Wajib majaklah wajib. Sembahyang dan perkara-perkara yang mengesahkan sembahyang. Itu nama bentuk ilmu. Lepas tu kita kena faham ini solat ni. Solat ni mesti sah. Sah ni mesti, contoh solat lah mesti buat rukun, mesti buat syarat sah. Dan saya cakap ni banyak kali, dia tak boleh buat pembatal. Dia tak boleh buat untuk sahkan solat. Dia kena buat dua ni yang betul. Jadi untuk dia buat ni dengan betul, untuk dia buat ni dengan betul, untuk dia tak buat ni dalam solat, dia perlukan pada belajar. Ini nama dikatakan untuk dia menghasilkan ilmu. Sebab solat ni hukum dia wajib. Wajib dibuat dengan betul. Maka nak buat dengan betul tu, dia kena belajar dengan betul, maka hukum belajar ni jadi wajib. Kalau tak belajar, dia berdosa. Kenapa? Dia wajib pastikan solat dia sah. Sekarang ni ramai orang solat, tapi ramai orang tak belajar. Ni yang sangat malang. Ni yang sangat malang tau. Paling takut Allah rasakan dalam hati manusia tu, dah solat, okey, aku dah solat. Oh, ni lagi takut. Lepas tu dibanding dengan orang lain. Orang lain tak sembahyang langsung. Tak, bukan soal tu. Bukan soal tu. Amalan ni jangan tengok orang bawah kita. Kita kena tengok orang atas kita. Macam mana orang yang solat ada ilmu. Orang solat khusyuk, macam mana aku tak khusyuk. Kena bimbang tu. Jadi untuk pastikan solat dia sah, dia kena buat rukun, buat syarat, dia tak boleh buat batal. Jadi nak tahu ni macam mana, ini macam mana, ini macam mana, dia perlu buat satu tindakan, nama dia belajar. Untuk apa? Untuk hasilkan ilmu kepada tiga-tiga ni. Ini contoh solat. Jadi belajar inilah juga jadinya wajib. Kenapa wajib? Sebab untuk mengesahkan solat. Dan solat itu wajib. Lepas tu dia belajar. Ini yang ramai orang tak ada. Ini sekarang dah ramai orang ada. Walaupun ramai tak ada lagi. Itu dah ramai orang ada. Tapi ini ramai orang tak ada. Lepas tu jangan jadi macam ni. Jangan jadi macam ni. Orang faham solat wajib. Orang jarang cakap belajar wajib. Talabul ilmi faridah. Rasulullah kata tuntut ilmu itu adalah wajib. Rasulullah sebut wajib. Fardu. Jadi antara dia jangan faham. Sebab tu kalau kita katakan, okey, kita tanya orang
Jangan tanya budak-budak sekolah, budak remaja, budak sekolah menengah. Dulu saya pernah bagi motivasi sekolah menengah. 600 pelajar tau, lelaki. Kita tanya dengan ikhlas lah. Kita tukar ganti nama diri. Saya cakap apa saya ni dah tua. Awak ni, anak saya pun jauh lebih tua daripada awak. Ini Pak Cik nak tanya. Saya terus tukar perkataan Pak Cik tau. Berapa orang tadi pergi sekolah di solat subuh? Yang tak solat subuh jangan angkat tangan. Saya pernah tanya 2 sekolah, jangan sebut nama sekolah. 680 pelajar, 45 je saya kira. 45 saya kira. 680 pelajar 45 tak sampai 10% tu. Kalau tanya dia orang cuba tanya dia orang apa yang wajib kita buat sebagai orang Islam? Apa yang wajib kita buat? Mereka akan cakap macam mana yang kebanyakan orang faham lah. Semayang. Okey. Lagi. Puasa. Lagi. Zakat. Lagi. Haji. Tuntut ilmu memang tak sebut. Yang paling takut bukan budak sekolah je. Orang tua-tua tanya pun dia tak akan sebut perkara ni. Sebab benda ni tak ada dalam kamus hidup dia. Tak ada dalam action plan dia. Tak ada dalam pelan pembangunan diri dia. Tak ada. Yang ada, ni ada. Ni. Sebab tu dia kata wajib ni. Kalau tak buat, ni nama dosa. Ni nama dosa. Ni saya kata hukum ni 5 ni. Nak memahami undang-undang ni macam mana dia diterjemahkan. Lepas tu, pastilah yang menakutkan, datanglah murka Allah. Semalam ada buat doa selamat tempat saya ngajar semalam maghrib dekat balai lah, balai polis. Saya datang tengok ada khemah. Lepas tu isyak saya pergi Sungai Jernih ngajar maghrib kat situ, ada khemah. Dia kata ada kenduri apa ni? Korporal. Yang jaga tu korporal, yang jaga kuliah ni korporal. Ada apa Ustaz, dia orang panggil IPD. Saya ngajar dia IPD Balai Pandan ni, IPD Ampang, dia report pada IPD Ampang. Dia kata kami panggil ketua-ketua bahagian untuk datang sini malam ni nak minta Ustaz baca doa selamat. Siapa nak pergi haji umrah selalu doa selamat ni, pergi haji umrah lah. Tak ada Ustaz, coronavirus, minta buat doa selamat. Ni wabak. Wabak. Sebab dia kata dekat kawasan mereka tu, dekat IPD Ampang tu dah ada orang kena. Wallahualam, saya tak tahulah. Jadi nak minta doa. Selalunya kalau ngajar dekat situ tak ramai. Staff-staff dia dalam 20 orang lah, 30 orang. Malam tadi penuh. Tu saya kata dalam kitab dia kata satu hari nanti matahari akan terbit sebelah barat. Dalam kitab kata tau. 3 hari dia tak keluar kat timur. Macam bilik ni matahari datang dari mana? Belakang Matahari pagi kat mana? Belah sana kan? Belah sini. Belah sana kan? Surau punya kiblat mana? Ni lift. Kiblat ni. Kiblat ni matahari sana lah. Kalau satu hari nampak matahari belah sini, tu tanda. Tapi sebelum tu dia tak keluar 3 hari. Dan kita kata dulu kami ngaji dengan arwah Ustaz Makno dekat Bukit Ichras 2 minggu sekali. Saya punya jaga tak nak miss satu kelas pun. Akhirnya saya miss satu kelas. Sebab saya sanggup dulu kalau lepas isyak belajar dengan dia sampai pukul 10.30 baru pergi outstation. Kalau outstation lah sanggup buat kita malam-malam ni sebab nak jaga kelas ni, jangan punting kitab ni. Tu kitab apa tu? Kitab Patani Tanda-tanda Kiamat. Dia punya bahasa ni memang Patani Kelantan ni. Kadang-kadang kita tengok sim, kaf, mim. Apa sim, kaf, mim ni? Kita kat rumah kita dah baca ni. Apa sim, kaf, mim ni? Sebab Ustaz pesan sebelum masuk kelas baca dulu kat rumah. Kita baca lah. Sekali bila Ustaz baca sim, kaf, mim, apa?
Sokmo. Oh, dia betul-betul petani Kelantan ni. Sokmo. Ada. Tu jangan nak mengaji. Kitab-kitab ni kena mengaji. Tak boleh baca kat rumah. Nanti faham macam-macam. Jadi dalam kitab tu kata, satu hari nanti, bila matahari ni tak keluar, 3 hari daripada timur, tiba-tiba dia datang daripada barat, dia akan keluar dengan wajahnya suram. Nanti tak bersinar. Dia suram. Kenapa dia suram? Sebab dia tahu bila dia ditahan keluar untuk 3 hari dan keluar hari keempat, tandanya dia nak kiamat. Bumi nak kiamat. Dan dia takut Allah akan tanya dia, adakah engkau dah laksanakan tugas engkau sebagai matahari? Tu dia takut. Tu dia keluar dekat dalam suram. Matahari pun takut tau. Tahu tak matahari besar mana? Ni sunshine ni orang kata ni. Cahaya apa benda ni. Bumi kita ni masuk dalam ni boleh masuk 1,300 nak panggil apa? Biji. Apa? Kalau bumi ni nak masuk dalam matahari ni muat 1,300 apa? Judul bilangan sebuah bumi. Apa bilangan apa? Bumi? Tak ada bilangan. Gua mana biar ambil dulu. Ambil jualan paper. 1,300 bumi lah. Tak tahu lah apa judul bilangan yang sesuai. 1,300 masuk dalam ni berpenuh. Kalau matahari ni bagaikan satu bekas air yang bulat. Bumi ni bawa masuk dalam dia 1,300 biji bumi ni, baru matahari tu penuh. Nak tahu besar tak besar, nak tahu gagah tak gagah, nak tahu hebat tak hebat. Tapi bila hari keempat, tu saya kata dengan diorang, waktu tu nanti surau masjid akan penuh macam surau ni. Orang dah tahu dah nak kiamat. Dan waktu tu Rasulullah kata pintu taubat telah tertutup. Besar mana pintu taubat? Tu ada seorang sahabat kata, aku bercakap dengan nada yang tinggi. Rasulullah panggil aku, nasihat aku jangan jerit-jerit dekat orang. Dan Rasulullah berkata, engkau kena buat baik dan kau kena banyakkan taubat. Dan kau tahu tak, pintu taubat ni dia punya pintu, kalau pintu gini kan, from left to right ni, Rasulullah kata kalau jalan seekor kuda yang laju, dia berlari, dia akan ambil masa 70 tahun untuk sampai. Ni pintu taubat ni. Dan pintu ni akan bertutup bila matahari itu keluar daripada barat. Waktu tu orang akan boleh lari pergi surau lah. Orang akan cari baju Melayu pakai. Waktu tu surau penuh. Waktu tu saya silap surau sini pun penuh, pejabat pun penuh surau. Lepas tu benda yang wajib ni faham betul-betul. Okey, kat sinilah dulu guru kami ditulis gitu je. Kesimpulan daripada kalau buat jadi gini, tak buat jadi gini, kesimpulan dia mesti apa? Mesti buat. Kesimpulan. Ini perkataan apa ni? Simpul. Simpul tu simpul. Ikat kemas-kemas lah. Ikat kuat-kuat dalam hati. Bukan kena buat, mesti buat. Itu nama wajib. Tak cakap kesimpulan, ikhlas baru buat. Tak cakap. Ada yang kata tak ikhlas yang pakai tudung dulu. Tak. Wajib, mesti buat. Sunat. Ni dikatakan kalau buat dapat, samalah dapat pahala juga. Dan Allah kasih. Allah sayang. Tu dalam kitab Ayyuhal Walad kan, dia kata gitu kan. Apa hadis yang ditulis dalam kitab Ayyuhal Walad Imam Al-Ghazali, cukuplah seseorang hamba itu nak dekat diri padaku, dia melaksanakan perkara yang wajib. Cukuplah seorang hamba itu nak dekat diri padaku, dia laksanakan perkara yang wajib. Tetapi jika dia berbanyakkan perkara sunat,
hingga aku jatuh cinta kepadanya. Itu kasih sayang Tuhan tu. Allah menawarkan cinta. Pada siapa? Pada orang yang banyak buat benda sunat. Allah menawarkan kasih dia pada orang yang banyak buat benda sunat. Itu ada kasih sayang Allah ni pada orang banyak buat benda sunat. Sebab tu kena banyak buat benda sunat. Kalau tak buat, dosa tak buat sunat ni? Tak berdosa. Tiada dosa. Tetapi ni perkataan ni rugi tak buat. Rugi. Tak buat rugi. Tak buat rugi. Jadi kesimpulan dalam hati mesti simpul benda betul. Mesti simpul benda betul. Dalam hati mesti simpulkan kemas-kemas, ikatkan simpul orang simpul ni. Ikatkan kemas-kemas, faham sunat ini, kesimpulan dia adalah apa? Nak kata mesti buat tak boleh, dia sunat. Apa perkataan yang sebenar, yang elok? 1, 2, 3, 4. Fill in the blank with the correct word. BM dah fail tadi. Bahasa Inggeris pun fail. Apa? Baik buat. Elok buat. Okey lah tu, baik buat pun okey lah. Ini kalau masuk roda impian ni lama kalah ni. Dulu ingat tak ada roda impian. Dulu kecil-kecil mak perasan tak orang jual aiskrim dulu? Zaman saya dululah. Dia ada itu. Ada 3, ada 4, ada 5. Bayar sama je, 10 sen. Tapi kalau torak tu, tapi yang tempat 5 tu dia punya paku tu dapat dia macam kan dulu ada ke? Elok buat. Bukan mesti buat. Kalau cakap mesti, sebab dia jatuh sunat. Simpulkan dalam hati kita, kalau kita buat ni, kita dapat kasih sayang Tuhan. Tapi ni kalau tak buat, dia jatuh dosa. Jaga-jaga. Jangan gairah kat sini, ni tak buat. Contoh apa? Qadha semayang. Ni. Ada orang gairah kat sini. Dia gairah kat sini. Duha tak tinggal. Itu bagus lah. Duha tak tinggal, witir tak tinggal, bangun malam pun ada bangun banyak kali lah. Tapi yang wajib semayang je dulu yang tak buat, dia tak qadha. Ni yang agak-agak bahaya lah. Ini buat, ini pun buat. Kenapa? Sini pun ada pahala, sini pun ada pahala. Sini tak buat berdosa, sini kalau tak buat tak berdosa. Tapi rugi lah. Jangan rugi kat atas dunia. Buat juga. Tapi yang wajib jangan lupa. Yang wajib jangan lupa. Dulu masa sekolah dulu dah balik tak semayang, sekarang kena qadha. Syukurlah Allah dulu tak ambil nyawa kita. Faham? Kalau kita balik darjah 6, orang perempuan selalu awal, mungkin darjah 5 dah balik, darjah 6, form 1, form 2, form 3 tak semayang lagi. Kalau Allah ambil nyawa manusia tu dalam keadaan dia tak solat macam begitu, kita pun tahulah apa jadi kat dia. Tapi Allah dengan rahmat ni, dia panjangkan umur kita. Kita boleh pergi surau, kita boleh belajar agama, dan kita faham mana wajib ni, kena buat. Tu rahmat Allah tu, Allah bagi peluang. Adanya tak ada peluang, dalam keadaan tak semayang itu dia panggil pulang. Ni sangat mengerikan lah. Tu jaga-jagalah. Faham betul-betul, minta Allah bagi kita kekuatan untuk amal agama ni. Okey, haram. Sama juga sini. Kalau dia buat, ni dapat dia ni. Dapat dosa. Dijanjikan seksa pada dia. Dijanjikan seksa. Sebab tu dalam kitab Penawar Bagi Hati kata, kita belajar kat surau kan, dekat 5. Engkau jangan bimbang pada dosa besar orang lain. Kadang orang mengumpat, orang ni dia jahat ni buat dosa. Kadang dia pun dulu dia buat, dia dah tak buat, orang cerita balik kadang.
Engkau jangan bimbang dosa besar orang lain. Tapi engkau kena bimbang walau dosa kecil pada dirimu. Kenapa? Engkau akan tanggung. Dosa kecil ni, kalau Allah tak ampun, dia akan masuk neraka. Guru cakap gitu dulu. Dosa kecil tau. Dia cakap dosa besar. Jadi, concernlah, ambillah berat pasal dosa kita. Lepas tu, apa dalam kitab kata? Kita catat perkataan ni. Ini perkataan yang bagus. Dia kata apa? Bila Allah hendakkan kebaikan pada diri seseorang, maka diberi padanya orang itu akan tiga perkara. Satu, diberi faham padanya akan agama. Diberi faham padanya akan agama. Ini kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad. Diberi faham padanya akan agama. Kalau Allah nak proses kita jadi baik, Allah nak tolong kita jadi baik, benda pertama diberi, ini ada hadis sebenarnya ni. Apa? Dia beri faham pada dia agama. Jadi nak beri faham ni, nak faham agama ni, nak faham agama ni, macam mana proses nak faham ni, nak faham ni? Betul tak? Mestilah tak ada cara lain dengan apa? Dengan belajar. Ni tak cara lain, belajar. Tak belajar, mana faham? Tu kita kat sekolah dulu kan, cikgu terang. Lepas tu dia diam. Apa perkataan dia cakap bila last? Faham tak? Dia kata, tahu tak? Tak. Faham tak? Tak faham. Ulang lagi. Faham tak? Dia kenapa? Dia nak beri faham. Lepas tu kita tengok ada hadis. Kat bawah tu kan ada perkataan mafhumnya. Atau mafhum tu. Kita tengok tak dalam tu. Mafhumnya. Maknanya dia terjemah ni daripada apa yang dipaham di sini. Inilah terjemahan dia. Mafhum ni maknanya dia mengambil faham daripada perkataan tu. Ayat tu, ini faham dia. Ini faham ulama tu. Gini mafhum dia. Jadi nak kena ambil faham. Faham ni dia tak boleh beli kat supermarket. Dia tak ada offer jual, tak ada. Kalau boleh beli supermarket, senang cik datang belajar. Pergi supermarket bayar. Saya nak faham bab semayang. Berapa ribu? 5,000. Tahu dah semayang? Tak. Dia memerlukan kepayahan. Tahu? Dia memerlukan kesukaran. Dia memerlukan masa. Dia memerlukan lawan nafsu, rasa malas. Boleh dapat faham. Bila diberi faham, Allah yang beri faham. Bukan saya. Allah beri faham. Bila Allah beri faham, itu signal, tanda Allah nak kita jadi baik. Kalau Allah nak, orang lain tak tahan. Tu Allah ni kalau dia kata A, orang lain tak boleh kata B. Kalau Allah kata B, orang lain tak boleh kata A. Ni sama macam virus ni kan. Sekat sana, sekat sini, sekat situ, sekat sini. Nak pergi klinik kerajaan pun ada orang pegang apa? Temperature, tinggi, okey boleh masuk. Macam scan. Dia tengok kita tinggi demam, dia cepat pergi hantar tempat lain. Tidak lagi kita campur orang ramai. Punya payah sekarang ni. Kita boleh ikhtiar. Basuh tangan lah, apa benda lah. Orang kata minum ni lah, makan ni, apalah. Tapi ingat, Allah punya A, tak boleh orang kata B. Sebab tu balik pada dia. Sekarang ni orang dah baca pagi tadi subuh dekat masjid saya, orang baca kunut nazilah. Sebab dah ada dah nampak bala tu macam dah nak masuk, menyusup lah. Menyusup kat sini dah kena sini kena.
Kita minta dengan Allah kembali pada dia. Kenapa? Dia yang hantar virus ni, dia yang susun virus ni dekat mana, dia yang masuk dekat mana, kita tahan. Lepas tu apa-apa kembali dekat dia. Tu dia bagi warning, kembali dekat dia. Kembali pada dia. Ajak orang semua istighfar, taubat, kembali kat dia. Mudah-mudahan dia tolong kita. Ni nombor 2. Tadi dia boleh faham. Dilihat padanya akan kekurangan dirinya. Dia boleh rasa apa kelemahan dia. Dia boleh tahu apa kekurangan dia. Kenapa dia tahu? Kenapa dia boleh rasa? Sebab Allah nak bagi dia baik. Kalau dia tak boleh tahu kekurangan diri dia, dia tak akui. Ini lagi takut. Aku okey lah, aku dah semayang. Semayang pukul 3.30 baru turun kat bawah. Pukul 4 kadang baru turun. Kadang saya turun berjemaah. Jom semayang. 4 suku sama-sama cek kawan semayang. Duduk semayang Zuhur, 4.40, azan, semayang asar, naik. Ini yang saya cakap banyak kali, ini yang kegemaran orang perempuan buat kat pejabat. Bukan departmen ni lah. Departmen lain lah agaknya. Ini orang perempuan paling suka buat. Dia lewat kat semayang tau. Allah, dia tipu diri dia. Dia kata Allah Maha Besar, semayang kata Allah Akbar, tapi perbuatan dia tidak menampakkan Allah itu Maha Besar. Dia besarkan benda lain. Dia besarkan nafsu dia, dia besarkan malas dia, dia besarkan kerja dia. Tu jaga-jaga. Nombor 3, apa dia kata? Diberi padanya rasa zuhud akan dunia. Zuhud ni maknanya di dunia tak ada hati dia. Bukan dia tak ada dunia. Kadang-kadang dia ada dunia, tapi bukan benda utama yang dipikirkan. Ni dekat 3 ni. Ni 3 ni, bila Allah hendakkan satu benda pada makhluk dia, kebaikan. Kalau kita ada benda ni, ada signal yang baik lah. Tapi kalau berlawanan pada ni, ini signal tak baik. Ini signal tak baik. Dia tak faham pada agama dia. Dia rasa diri dia okey, tak ada cacat cela. Dia shock sendiri, kadang-kadang dia rasa dia boleh baik. Ini sangat bahaya tau. Tu tanda yang opposite, berlawanan daripada ni. Lepas tu dia tamak dengan dunia. Bercerita dia, watak dia, cara dia hidup, cara dia bercakap, cara dia bekerja, cara dia komputer, macam dia tak mati. Macam dia tak mati. Sebenarnya dia kena mati. Tapi cara dia bercakap, cara dia bekerja, cara dia komputer, cara dia sibuk nak peluk dunia ni, macam dia tak mati. Sedangkan mati ni bukan kata minggu depan. Pertangkaran pun boleh ubah habis nyawa. Boleh? Boleh. Tu kita tengok orang-orang kat China kan, yang kena, katanya kena virus tu lah. Yang jalan kat bandar, boom, jatuh. Jalan kat sini, boom, jatuh. Wah, ngeri tengok tau. Itulah kita kata bila Allah bertindak, dahsyat. Dah kena ingat-ingat. Ini pahala. Dan pastilah insya-Allah maka datanglah redha Allah. Ini haram. Jadi simpul daripada buat dengan tak buat ni, bila buat ni implikasi dia ni, bila tak buat ni implikasi dia ni, maka dia mesti apa? Mesti apa perkataannya sesuai. Ini mesti buat, ini mesti tinggal. Dia opposite benda ni. Dia berlawanan lah. Dia berlawanan dengan apa? Dengan wajib. Haram ni dia berlawanan dengan wajib. Okey. Makruh. Makruh kalau buat berdosa tak? Tak dosa. Tapi Allah benci. Allah tak murka, Allah benci.
Allah tak suka, tapi tak berdosa. Allah tak suka. Lepas tu sedapat mungkin jangan buatlah benda makruh. Sedapatnya mungkin, terutama bila kita menghadap dia. Lepas tu saya kata, kalau zuhur, kita ni bukan orang pakai kopiah, bukan orang pakai serban, bukan orang pakai songkok. Kalau zuhur, orang lelaki semayang pakai kopiah. Dalam kitab-kitab kata, kitab Arab pun sebut, banyak kitab Arab sebut, orang lelaki yang semayang tak pakai apa-apa atas kepala dia, hukum dia adalah makruh. Sama macam dia tak pakai baju. Betul tak pakai baju tak? Dia kena ada dua kain kena ada kat badan dia. Selain benda wajib lah. Dia kena ada kain atas bahu dia. Yang katakan untuk baju ni, pakai baju. Dan kain di atas kepala dia. Itu yang kita, orang Melayu kita panggil songkok ke, kopiah ke, serban ke, apa benda lah. Kalau tidak, hukum ni jatuh makruh. Jadi tak wajarlah dalam solat ni, dalam kita jumpa dia, dalam kita hadap dia, kita buat benda yang dia tak suka. Itu saya kata, letak kopiah kat surau lah kalau tak nak pakai kopiah kat luar. Kalau pakai kopiah kat luar lagi bagus sebenarnya. Jadi lebih terjaga. Tapi kalau tak nak pakai kat luar, semayang pakai kopiah. Ajar semayang mesti pakai kopiah. Ajar itu dululah. Saya dulu masa saya kerja saya masuk surau pejabat hari pertama. Lepas tu saya kerja Selcom 2001. Saya ingat lagi masa tu isteri saya dalam wad, anak nombor 6. Anak nombor 6 ni lah paling banyak masuk wad. Tengah ada sebelah isi kat katil hospital, HR Telkom telefon, encik datang ambil surat tawaran kerja. Lepas tu dia kerja dengan konsultan lain. Saya cakap dengan saya, inilah rezeki anak kita dalam perut. Masuk rumah nak bersalin lagi sebulan gitulah. Sebulan. Lepas tu bila masuk je, ingat nak claim lah apa-apa beranak kan. Dia kata sampai anak kelima je. Allah, ini anak ke-6. Kondisi dia anak 5. Lepas tu saya hari pertama pergi surau, saya masuk surau, budak boleh kata 90% pakai kopiah. Wah, saya kata bagus pejabat ni, ramai orang pakai kopiah. Rupanya lepas zuhur dia ada kotak satu, dia orang letak kopiah kat situ. Lepas tu dia orang keluar. Ini dia orang ada kotak untuk letak kopiah, dan dia orang semayang zuhur dia pakai kopiah. Masuk dia pakai kopiah. Mungkin dah faham waktu tu lah. Mungkin dah faham. Solat tak ada kopiah ni dia makruh. Dan saya pernah terdengar juga dalam tahsinul solat, tahsinul ibadah, IKIM. Ustaz tu boleh cakap. Dia sebut nama kitab, saya ingat nama kitab apa. Lepas tu kat pejabat ni, kita letak kopiah kat surau ke, atau kita pakai kopiah pun tak apa. Bila semayang, letak kopiah. Dekat saya ngajar dekat Maritim dan nampak dah orang lelaki dah mula pakai kopiah waktu semayang. Kita cakap banyak kali, mungkin dia boleh praktis lah. Cubalah praktis. Kan? Kita belajar ni, cuba amal lah. Tak amal nanti kita rugi. Ni. Tak dosa. Tapi Allah tak suka. Jaga-jagalah benda-benda makruh ni. Kalau tak buat, dia pahala. Dia ada pahala. Dan pastilah, mudah-mudahan datanglah Allah redha pada meninggalkan makruh ni. Lepas tu kita tak buat ni, kita kena niat, aku tak nak buat lah makruh lah. Allah tak suka. Allah tak suka. Lepas tu dulu saya ada cakap dulu 10 perkara. 10 perkara yang Syekh Kadir Isa tulis. Dia katakan inilah perjalanan para wali untuk mendatangkan cinta Allah. Ingat tak 10 perkara tu? Saya tulis kat sini dulu. Dah tulis kan? Baca Quran, tadabbur makna, sentiasa berzikir, mengamalkan sunnah, hadir pada majlis ilmu, buat apa yang Allah suka, tinggal apa yang nafsu cinta. Ingat tak 10 ni? Merasai nikmat Allah, lahir dan batin semua daripada Allah. Luluh hati depan Allah, dengan rasa hina diri dan rendah diri, bersabar dengan orang soleh dan mengambil nasihat daripada dia, bangun sepertiga malam,
Dan baca kalamullah dan diakhiri dengan bisikan taubat. Hindari dosa kerana dosa itu adalah hijab antara engkau dengan Tuhanmu. Ini 10 perjalanan ni. Ingat ke tak ingat? Hafal minta hafal lah. Ingat. Tanya ingat je. Dia mau ingat saya? Ingat pun tidak. Cari nota tak jumpa. Mana aku salin tidak, aku tidur ke? Mak salin tengok nombor 7 je Ustaz. Nombor 7. Tu 8, 9 mak tidur, 10 mak jaga balik. Itu nota pun tak cukup. Apa tak apa lagi lah. Ni 10 ni. Ini 10 ni, ini highway dia. Syekh Qadir Isra kata, inilah perjalanan para wali. Dan aku menghimpunkan perkataan mereka dengan 10 ni. Dia pun ambil daripada guru-guru dia. 10 highway ni untuk mendapatkan kasih Allah. 10 highway tadi. 10 cabang ni. Cuba masuk cabang-cabang ni semua-semua sekali lagi bagus. Baca Quran, tadabbur makna, mengamalkan sunnah, sentiasa berzikir, hadir pada majlis ilmu yang memperkatakan tentang sifat Allah dan kebesaran serta kuasaan Allah. Itu 10 jalan ni. Nak sampai jalan ni kita tahu. Nak pergi Johor, kita tahu jalan pergi Johor tau. Kalau tak tahu jalan, nanti pergi ikut tempat lain, sampai. Patutnya daripada KL masuk je highway, keluar Johor baru. Ni diikut mana? Karak, diikut Kuantan, sampai. Ikut Nenasi, lepas tu keluar dekat Endau, lepas tu keluar kat Rompin, lepas tu masuk dekat Jamal Luang, lepas tu keluar kat Keluang, keluar kat Johor, sampai. Kota Tinggi masuk Kulai pun sampai. Tapi jauh. Ini highway ni dah ada. Sebab tu Ibnu Athaillah kata, engkau berguru untuk mendekatkan dirimu dengan Tuhanmu. Tetapi jika engkau tidak berguru untuk mendekatkan diri kepada Tuhanmu, perjalanan 2 hari akan mengambil masa 200 tahun. Sebab tu kena pergi belajar. Pergi belajar ada ikatan dengan guru. Ada ikatan. Mudah-mudahan perjalanan ni singkat. Kalau tidak sampai jauh. Apa dia punya kesimpulan? Elok apa? Elok tinggal. Bukan mesti tinggal. Kalau mesti tinggal tu nama dia haram. Elok tinggal. Ni nama elok. Eloklah nama ni. Kalau dalam tauhid dia namakan ihsan tu. Ihsan. Nanti kita sampai ni ihsan nanti ni. Agama tu cabang dia 3. Islam, iman, ihsan. Ini harus ni. Okey, kita habiskan. Dalam satu kesimpulan, ulama kata harus ni jadikan ibadah. Semua ni jadikan ibadah. Apa contoh yang harus? Banyaklah benda. Menguap harus, makan harus, jadikan ibadah. Ikut adab jadi ibadah. Kalau tak ikut adab, buat benda, makan benda haram, ya dosa pula. Ikut sunat-sunat dia, jadi sunat. Makan benda makruh, jadi makruh. Jadi pastikan ibadah, jadikan ibadah. Ikut adab dan tata tertib serta cara-cara yang kita nak kena buat, kita kena buat. Lepas tu nak belajar pula tu tertib macam mana. Kalau tidak, tak dapat jadi ibadah. Okey. Itu dikatakan 5. Nanti kita sambung. Maka tanda itu. Tiap-tiap daripada apa kerja manusia itu, tu tanda kali tu. InsyaAllah, moga-moga Allah dengan rahmat dia, dengan kesian dia kat kita, dia beri kita ni rasa keinginan untuk hadir. Minta Allah janganlah sibukkan kita waktu kita kelas. Kalau Allah tak bagi tu, dia memang sibuk kita macam-macam. Jangan sibukkan kita, bagi aku ruang Tuhan. Aku nak kenal Engkau, aku nak belajar agama, aku nak faham, aku nak jadi baik. Kau tolong aku Tuhan, jangan biarkan aku, jangan biar aku sendiri. Minta dengan dia, insya-Allah dia akan bagi, mudah-mudahan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ampun maaf wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.